Kita intro dulu. La 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 la. Ramai je orang tanya saya, kenapa saya cukup menentang, menghentam, mengkritik dan macam-macam lagi terhadap kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang saya dengki sangat dengan Anwar masalahnya? Alright, sempena hari Sabtu yang relax-relax ini, yang santai-santai ini kan, saya akan jawab persoalan ini dan minta anda tolong jangan skip video ini. Tak adalah lepas ini anda tanya soalan yang sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam saya katakan pada awal video tadi, setiap kali saya mengeluarkan video mengkritik kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengkritik Datuk Seri Anwar dan macam-macam lagi, pastilah anak-anak papa akan sound saya, akan tanya saya macam-macam, akan tuduh saya macam-macam. Tak kurang kata saya ini dengki dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak kurang juga yang kata saya ini telah dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan ini. Macam-macam lagi lah tuduhan-tuduhan mereka. Kalau saya ni orang kaya lah tuan-tuan dan sekalian, boleh hire lawyer senang-senang. Dah lama dah mereka yang tuduh saya dapat duit dan sebagainya ini, saya dah hadapkan seorang-seorang dengan LOD. Seorang tak payah banyak pun, saya minta ganti rugi 100,000 je. Kalaulah saya hadapkan semua yang dok tuduh saya macam-macam tu, saya dah jutawan dah sekarang ni. Masalahnya saya tak ada duit nak hire lawyer, itu je. Lagipun sekadar tuduhan-tuduhan bodoh macam tu dekat social media, saya sebenarnya malas nak layan. Tetapi saya tahu, saya tetap kena beritahu juga kepada anda semua, kenapa saya mengkritik kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni teruk sangat? Adakah kerajaan dia ni tak bagus sangat? Adakah saya tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim disebabkan oleh kes liwat dan macam-macam lagi? So, insyaAllah kita akan rolling benda ini, kita akan jawab benda ini untuk penerangan bagi anda semua. Alrighty then. Sedikit backstory tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya juga antara mereka yang pernah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pernah juga mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia. Sejarah saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebenarnya dah lama. Ketika era reformasi tahun 98, masa itu saya tak adalah macam nak sokong Anwar sangat. Tetapi biasalah anak-anak muda yang tertarik dengan benda-benda rebel ni kan, benda-benda yang berlawanan dengan pihak berkuasa ini. So kita pun terikut-ikut samalah dok nak berdemo sana sini untuk menyokong Datuk Seri Anwar dan sebagainya. Padahal kita tak tahu cerita sangat pun masa tu. Kita cuma tahu sikit-sikit je dari sebelah pihak. Sebelah pihak lagi kita tak nak dengar. Jadi kita pun masuklah demo sana sini kan, depan Masjid Ar-Rahman dekat UM. Sebab dulu saya belajar dekat UIA, matriknya dekat UM, dekat bangunan IPG sekarang ini. Jadi selalulah kita buat macam mini demonstrasi dekat depan Masjid Ar-Rahman setiap kali solat Jumaat. Dan setiap kali solat Jumaat itulah begitu banyak sekali truk FRU parking dan FRU dah bersedia untuk pastikan kami ini tidak berdemo dan sebagainya. Saya pernah merasa jugalah cop kaki FRU ketika lepas solat Jumaat. Tetapi selepas itu ketika gelombang 4 lah, saya agak berbelah bagi. Saya nak kata sokong Anwar pun tidak, sokong BN pun tidak. Tetapi oleh kerana 4 lah ini nampak macam Islamik dan sebagainya pada ketika itu, saya pun okay fine lah, kita bagi ruang kepada 4 lah dan sebagainya untuk memperbaiki keadaan terutamanya selepas era Tun Dr. Mahathir. Tetapi terbukti 4 lah bukanlah seorang Perdana Menteri yang boleh kita katakan betul-betul kukuh, dan beliau ini kelihatannya banyak sekali terpengaruhi dari pihak-pihak luar. Dan masa itu gelombang pihak pembangkang iaitu PKR dan juga DAP betul-betul menggema sekali termasuk LAPAS. Maka pada ketika itu saya memutuskan untuk mengikut parti saya yang saya masuk iaitu Parti PAS untuk menyokong Pakatan Rakyat. Dan ketika itulah saya mula menyokong betul-betul Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia. Tetapi pada 16 September tahun 2008, perasaan saya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sedikit goyah. Di mana kalau anda masih ingat, saya pernah ceritakan dekat atas ini peristiwa hampir-hampir nak tebuk atap 16 September 2008 yang menyaksikan Tuan Guru Haji Hadi menerima tekanan kiri, kanan, depan dan belakang kerana tidak setuju akan peristiwa tebuk atap tersebut, menyebabkan saya berasa macam sedikit tawar hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga dengan parti PKR itu sendiri. Tetapi oleh kerana PAS masih lagi tidak memutuskan sebarang hubungan dengan PKR dan juga DAP, masih lagi bekerjasama dengan mereka, maka saya pun ambil pendekatan, fine, kita walak saja, no problem, kita bekerjasama sajalah dengan PKR dan DAP untuk memastikan UMNO yang masa itu merupakan kejahatan yang jauh lebih besar dapat ditumbangkan. Dan kalau anda nak tanya saya tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya bukan saya sahaja yang mula tawar hati dengan Anwar pada ketika itu. Sebenarnya peristiwa 16 September 2008 itu, seperti mana yang telah saya katakan sebelum ini, itu merupakan antara titik permulaan retaknya hubungan antara PAS dan PKR, dan juga satu titik permulaan untuk beberapa pihak di dalam PAS itu mula untuk cuba menggoyahkan status quo, cuba untuk mengambil alih PAS. Dan nampak sangat pada ketika itu ada beberapa pihak di dalam PAS ini yang lebih Anwar berbanding dengan
Anwar. Dan benda-benda ini menyebabkan perpecahan PAS itu mula berlaku dan makin ketara saban tahun. Fast forward PRU yang ke-13 tahun 2013 masa itu. Memang masa itu kita anggap bahawa Pakatan Rakyat mempunyai peluang yang agak cerah untuk menangi pilihan raya pada ketika itu. Dengan kelemahan Najib Razak, dengan skandal itu, skandal ini dan sebagainya, dan juga dengan kekuatan pembangkang pada ketika itu, terutamanya selepas menakluki 5 negeri yang tinggal 4 tu, kita beranggapan bahawa tahun 2013 adalah tahun terbaik untuk memenangi PRU. Tengok-tengok Pakatan Rakyat kalah. Dan ketika Pakatan Rakyat kalah pada ketika itu, Anwar and the Gang PKR telah menganjurkan himpunan Black 505, himpunan hitam 5 hari bulan Mei. Konon-kononnya nak kata bahawa kekalahan Pakatan Rakyat ini adalah hasil kecurangan SPR, hasil kecurangan jabatan-jabatan kerajaan. Kata kemenangan BN pada ketika itu adalah kemenangan tipu dan juga penuh dengan tipu daya. Masa itulah dapat laporan konon-kononnya ada 40,000 bangla lah dan macam-macam lagi. Kalau saya cerita sekarang ni memang banyak gila lah cerita tuan-tuan sekalian. Dan ketika himpunan 505 itu, saya ada juga singgah ke Stadium Kelana Jaya untuk konon-kononnya nak meraihkanlah himpunan 505 itu, Black 505. Tapi masa itu pun saya dah rasa macam tak berapa sedap hati. Dan tak berapa lama lepas itu, Ustaz Nik Abdul mengeluarkan satu kenyataan, kita kena redha akan ketutupan Allah bahawa kita tidak menang pada kali ini. Dan masa itu kita perhatikan kiri, kanan, depan, belakang penyokong PKR menghentam Ustaz Nik Abdul. Dan masa itu, itulah antara perkara yang menambahkan lagi perasaan tawar hati saya untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, apatah lagi untuk bekerjasama dengan PKR lagi dah lepas tu. Dan ditambahkan pula dengan langkah Kajang setahun selepasnya, peristiwa peletakan jawatan Adun Kajang pada ketika itu untuk menaikkan Wan Azizah. Pada awalnya nak naikkan Anwar, tetapi naikkan Wan Azizah lepas tu, lepas Anwar dimasukkan ke dalam penjara, untuk jadikan Wan Azizah sebagai Menteri Besar Selangor. Dan benda itu memang PAS tak setuju. Tuan Guru Haji Hadi tak setuju, kepimpinan utama PAS yang bukan Anwar Dinas tak setuju, tapi masa itu ramai juga orang PAS setuju. Saya antara mereka yang tak setuju benda itu sampai saya bergaduh dengan ramai rakan-rakan saya PAS, ada yang setuju, ada tidak dan sebagainya. Dan kemudian bila benda itu terjadi, maka hubungan antara PAS dan PKR, PAS dengan Anwar sebagainya menjadi semakin retak. Begitu juga perasaan saya terhadap Anwar. Pada ketika itu, saya dah mula beranggapan bahawa Anwar ini cubalah seorang insan yang akan menggunakan apa sahaja suasana dan perkara untuk menjadi Perdana Menteri ataupun sekurang-kurangnya untuk menjadi seorang yang ada kuasa. Dalam kes langkah Kajang, nak jadi Menteri Besar. Dan masa itu, dakwaan-dakwaan daripada Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim berkenaan dengan PKR telah menggunakan duit kerajaan negeri Selangor untuk fund operasi PKR terutama juga Tropicana betul-betul make sense pada ketika itu. Jadi bermula daripada itulah saya cakap terus terang, saya dah kata okey, Anwar ni aku blacklist, aku takkan sokong dia lagi dah. Tetapi masa itu PAS masih lagi bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. Jadi saya just tak boleh buat apa sangat lah. Kita just tengok apa yang kita jadi. Sampailah muktamar pemilihan PAS tahun 2015. PAS telah memutuskan hubungan dengan DAP. Masa itu Pakatan Rakyat pun cuma tinggal PAS dengan PKR. Itu pun PKR boleh kekal dengan PAS hanya kerana Azmin Ali. Azmin Ali yang betul-betul setia dengan PAS hingga ke akhirnya, sehinggalah akhirnya hubungan antara PKR dan PAS putus sama sekali. Itu sedikit backstory lah. Panjang pula backstory kita kan. Tetapi balik pada kisah kita tuan-tuan sekalian. Kenapa saya menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pertamanya tuan-tuan sekalian, secara peribadinya, saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, macam saya katakan tadi, merupakan seorang yang begitu dahagakan kuasa, begitu mahukan kuasa. Beliau bersungguh-sungguh nak jadi Perdana Menteri. Beliau sanggup lakukan apa saja asalkan cita-cita beliau untuk menjadi Perdana Menteri tercapai. Dan benda itu tak kena dengan Islam sebenarnya, dan tak kena dengan jiwa kita juga. Orang yang terlampau bersungguh-sungguh nak jadi ketua ni, kita rasa macam apa benda kau ni kan, kenapa kau kemaruk sangat ya ketua? Masalahnya ada orang macam tu, betul tak? Dan kalau seseorang terlampau nak jadi ketua dekat mana-mana pun, dekat office ke apa-apa ke, kita pasti akan pandang dia serong. So sama juga dengan Anwar ni masalahnya. Saya rasa macam dah something wrong somewhere dah bila dia terlampau nak sangat jadi Perdana Menteri. Yang keduanya, saya perhatikan Anwar ini cukup banyak berretorik serta banyak mengungkapkan perkara-perkara yang akhirnya terbukti tak betul ataupun gagal dibuktikan betul. Sebagai contohnya kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menuduh PAS menerima 90 juta daripada UMNO dan sebagainya, menerima duit daripada Claire di Castle Brown, diusulnya kertas fotostat hitam legam untuk kesana kesini dan sebagainya. Benda-benda itu membuatkan saya semacam, kau ni apa hal masalahnya kan? Kalau kau bermusuh-bermusuh lah dengan orang, tapi kau nak jaja benda yang tak betul dekat orang dan membodoh-bodohkan orang lain, apa cerita masalah sekarang ni? Tambahan pula sebelum PRU 15, ni cerita agak recent sikit, beliau sanggup tuduh Tuan Guru Haji Hadi sebagai pemfitnah, memfitnah Anwar dan Zahid ada pakatan sulit sebelum PRU
RU15. Tengok-tengok benda itu terbukti betul. Benda itu terbukti betul dan sampai ke hari ni Anwar tak minta maaf terhadap Tuan Guru Hajadi, tak minta maaf terhadap PAS kerana konon-kononnya PAS dan Tuan Guru Hajadi telah memfitnah beliau ada perkataan sulit dengan Zaid Hamidi. Tetapi itu dari segi peribadi lah. Dan peribadi itu pun taklah peribadi sangat sebenarnya, sebab saya tak ada isu kalau nak kata Anwar ni peliwat ke apa-apa ke, sebab itu ialah keputusan mahkamah. Saya memang cakap terus terang benda-benda macam tu saya bukan nak kata tak ambil kira. Saya ambil kira sebenarnya. Tetapi bukanlah diambil kira dalam untuk menyatakan sokongan terhadap kepimpinan ke apa-apa ke. Saya cuba untuk mengambil langkah kita fokus kepada kepincangan beliau dalam kepimpinan dan juga dalam politik beliau. Dan itulah saya katakan tadi, sebagai seorang yang telah berkemaruk jadi ketua, sebagai seorang yang suka menjadi fitnah, sebagai seorang yang sangat-sangat orang kata pun narsisistik kalau boleh saya katakan, dan juga beliau ni macam menggunakan iron fist untuk mengawal keadaan. Dan ketika dalam kerajaan Perpaduan Madani ini, kenapa si kutuk kerajaan ni pula? Pertamanya kita cakap terus terang, kerajaan ini memang kerajaan yang clueless daripada awal. Kita nampak kerajaan ini memang tak tahu apa yang mereka buat. Saya harus mengaku, pada awal-awal Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya mungkin ada sedikit harapan lah. Mungkin Anwar betul-betul akan mengunturkan segala janji beliau. Sebab selama ini beliau mengatakan beliau akan buat itu, akan buat ini, akan memastikan itu, akan memastikan ini. Dan kita rasa macam goyang jugalah. Kita rasa mungkin kali ini Anwar betul-betul dapat menunaikan janji yang telah ditaburkan oleh beliau sekian lama. Sejak 25 tahun lepas, beliau taburkan pelbagai janji. Tengok-tengok kerajaan yang dituju beliau adalah kerajaan yang paling teruk. Pasal dasar ekonomi entah mana-mana. Ini fakta jangan kata saya tipu pula. Dasar ekonomi entah mana-mana. Sampai nak jawab soalan daripada budak usim itu pun dia berpusing-pusing. And then kemudian dari segi pengurusan ekonomi pun tah ke laut. Menggunakan menu rahmah untuk memanipulasi kadar inflasi. Satu benda paling bangang lah pernah saya jumpa tuan-tuan sekalian. Dan kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mentadbir dengan penuh dendam, penuh kesumat dan juga dengan tujuan untuk menjatuhkan musuh-musuh politik beliau. Pada peringkat awal pun, instead of menumpukan usaha untuk memantapkan ekonomi negara dan ekonomi rakyat, beliau hanya menumpukan usaha untuk menangkap musuh-musuh politiknya, menuduh orang itu, menuduh orang ini dan macam-macam lagi. Benda inilah menyebabkan saya semacam, apa kejadahnya kerajaan kau ni kan? Apa kejadah yang kau buat sekarang ini? Dan bila beliau lantik Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, benda ini mengesahkan lagi betapa Anwar ini hanya pentingkan kuasa. Segala janji beliau nak jatuhkan benda yang korup lah dan sebagainya, itu semua boleh campak ke laut, boleh campak ke longkang. Dah tak boleh pakai lagi dah segala kata-kata Anwar. Dan the rest is history lah. Saya dah buat banyak sangat video mendedahkan satu persatu kepincangan kerajaan pada ketika ini, dan saya rasa anda dah tonton hampir semuanya. Kalau belum, saya jemput anda untuk tonton sepanjang video saya dekat YouTube ini, sebab di sinilah segala-gala kepincangan pasal kerajaan telah saya dedahkan. Oh ya, ada satu bonus. Tadi saya telah berjanji untuk menceritakan macam mana saya boleh kenal dengan YB Viral dan juga macam mana saya boleh team up dengan YB Viral and the gang. Ini semua bermula daripada perjuangan untuk meminta kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP bersasar. Pada ketika itu, saya tidak berteam up dengan siapa pun sebenarnya. Saya tidak berkawan dengan siapa pun. Saya hanya bersuara bagi pihak rakyat yang mahukan pengeluaran khas KWSP ini dibenarkan. Pada ketika itu, saya telah dihubungi oleh channel Saja Sembang iaitu Saudara Fahizwan yang ajak saya untuk bekerjasama bagi memantapkan lagi suara rakyat, bagi meminta kerajaan membenarkan pengeluaran khas KWSP bersasar ini. Dan pada ketika itulah saya nampak video-video YB Viral antara lain Viral, Zam Yahya dan juga Olivia. Mereka turut menyuarakan tentang betapa kerajaan tolong benarkan pengeluaran khas KWSP bersasar ini bagi membantu rakyat mengeluarkan diri daripada kesempitan hidup, untuk membantu mereka bayar hutang dan sebagainya. Dan tak berapa lama selepas itu, YB Viral telah menghubungi saya dan beliau telah menjemput saya untuk datang ke studio beliau untuk sama-sama berbincang dan collaborate. Dan bermula dari situlah saya dan YB Viral serta rakan-rakan menjadi sahabat, menjadi satu pasukan, dan sehingga kini kami bersama-sama memperjuangkan untuk menyebarkan suara rakyat, dalam masa yang sama juga mendedahkan satu persatu kepincangan yang telah berlaku dalam kerajaan pada ketika ini. Jadi adakah saya dibayar untuk buat semua ini tuan-tuan sekalian? Soalan paling penting. Jawapannya tidak. Saya tak dibayar apa-apa pun masalahnya. Bahkan segala peralatan yang saya ada pada ketika ini, saya gunakan duit saya sendiri. Bukan kerana apa? Bukan kerana saya nak menentang kerajaan sangat. Bukan saya nak lawan Anwar sangat. Saya cakap terus terang, tak kira apa pun kerajaannya naik, kalau mereka melakukan kepincangan, kalau mereka melakukan kesalahan, saya akan tetap berada dekat sini, tetap akan menegur mereka, tetap akan mengkritik dan juga menghentam mereka. Sama sahaja. Tetapi kebetulannya sekarang inilah kerajaan Datuk Seri Anwar, maka saya fokuskan hentaman saya terhadap kerajaan of the day lah. Itu saja. Banyak kali dah saya sebut benda ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Macam saya katakan tadi, tidak ada mana-mana pihak yang memberikan saya sebarang bayaran dan sebagainya, tak kira tetap ataupun one off ke apa-apa ke. Kalau setakat dapat sumbangan daripada pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton saya itu, adalah. Dia kata, tak apa Papa Beri, nah ambil duit sikit, sekadar buat tambah-tambah dan sebagainya. Saya segan nak terima sebenarnya kalau mereka bagi sumbangan kat saya, sebab saya tak layak untuk terima semua tu sebenarnya. Tetapi mereka insist, mereka kata, nah tolong bercakaplah bagi pihak kami, bercakaplah bagi pihak rakyat. Dia bagi duit, tak banyak pun, dan 100-200 saya tak banyak pun masalahnya. Cukuplah sekadar nak tolong saya beli mikrofon baru ke apa-apa ke contohnya kan. Tetapi nak dapatkan sumbangan daripada mana-mana pihak ahli politik ke apa-apa tu, memang taklah. Jangan risaulah. Sebab saya ni bukan apa, saya tak suka untuk menerima sembarang sumbangan secara tetap ataupun secara terus daripada mana-mana pihak yang ada konflik kepentingan. Katakanlah saya terima sumbangan daripada Perikatan Nasional sebagai contohnya, ataupun mungkin dari PAS lah sebagai contohnya kan. Let's say mereka jadi kerajaan selepas ini dan mereka melakukan kesilapan, takkan saya nak kritik mereka yang telah memberikan dana kepada saya. Benda itu akan jadi macam melanggar konflik of interest kat situ, nampak tak? Kerana itulah saya prefer bergerak seperti mana saya bergerak sekarang, iaitu tanpa danaan daripada sesiapa, tetapi yang paling penting sekali tuan-tuan sekalian, saya bersuara bagi pihak anda semua, bagi pihak rakyat yang nampak kerajaan ini pada ketika ini makin lama makin teruk, makin lama makin entah apa-apa. Dan kita harap sebenarnya setiap apa yang kita sebut ini dapat didengari oleh kerajaan dan mereka ambil intipati yang kita sebut ini, mana-mana yang betul, mana-mana yang elok untuk mereka gunakan bagi memperbaiki diri mereka. Tetapi kerajaan kita sekarang ini, instead of mengambil teguran rakyat itu sebagai satu perkara bagi membetulkan mereka, mereka beranggapan rakyat yang menegur mereka seperti saya, Wabi Viral dan ramai lagi adalah sebagai ancaman kepada negara, ancaman kepada kerajaan. Kenapa anda mesti nak menganggap rakyat biasa yang menegur anda tanpa sebarang kepentingan sebagai satu ancaman? Adakah anda ingin bermusuh dengan rakyat sendiri? Masalahnya wahai kerajaan. Ini isu dia sekarang ini. Jadi selagi saya lagat, selagi saya ada diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, saya akan terus bersuara bagi pihak anda. Mungkin ada yang saya nyatakan itu mungkin kurang tepat bagi pandangan anda, mungkin ada yang tepat gila-gila, mungkin begitu sesuai teka anda, mungkin tak sesuai teka anda. Saya tidak akan dapat untuk memuaskan hati semua pihak, tetapi saya suarakan pandangan mengikut sudut pandang saya, dan sekiranya kalau ada pihak yang tak puas hati dengan sudut pandang saya tak masalah, saya alu-alukan sebarang teguran ataupun nasihat dan sebagainya. Tetapi kalau anda nak menganjing saya ke, nak hantam saya ke apa-apa ke, janganlah expect saya diam je. Of course lah saya akan balas balik, betul tak? Tapi apa-apa pun, yang paling penting macam saya katakan tadi, insya-Allah saya akan terus bersuara. Sebab apa? Sebab saya tak nak nanti, satu hari nanti, na'udzubillah, sekiranya kalau kepincangan-kepincangan kerajaan ini diteruskan dan negara kita ini mengalami zaman kegelapan, na'udzubillah, yang sangat-sangat teruk, saya tak nak nanti, satu hari nanti, anak-anak, cucu-cucu saya akan jumpa dengan saya dan akan bertanyakan soalan ini. Sebab satu ketika dahulu, saya diam, tidak bersuara bagi pihak rakyat. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?